Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kitab Fusul fi Usul Tafsir. Dan kita Alhamdulillah pada kali terakhir kita berjumpa, kita dah masuk pada Tariqatus Salaf fi Tafsir, jalan salaf dalam pentafsiran Al-Quran Karim. Dan kita kata bahawa mereka ni ada enam jalan mereka. So kalau kita tengok, maksudnya bila diorang tafsirkan Al-Quran, mana dia salah satu di antara cara yang berikut. Jalan mereka, jalan yang berikut enam itu. Pertama, mereka mentafsirkan dengan al-mutabiq, yang bertepatan dengan lafaz. Okey. Itu apa yang diletakkan untuknya bahasa Arab yang kita sebut itu, bila seorang ahli tafsir tadi menafsirkan satu kalimah atau ayat dengan apa yang seerti, seerti. Yang kita sebut itu berkenaan perkara ini, kadang-kadang dia bukanlah menjadi kebiasaan mereka. Cuma kadang-kadang pada kalimah-kalimah tertentu yang mungkin tidak dipakai atau jarang dipakai oleh sebahagian kabilah Arab. Jadi Arab yang dipakai, maka diorang akan sebutkan atau jelaskan. Okay. Dan itu contoh kita ambil firman Allah Ta'ala surah At-Tur ayat kedua, kitab mastur, kitab yang mastur. Mastur ai berkata Dhahak dan juga Qatadah, mastur ai maktub. Kan? Kemudian firman Allah Ta'ala surah Al-Waqi'ah ayat kelima, wabussatil jibalu bussa ay futtita, dihancur-hancurkan akan gunung ganang tersebut. So itu kita kata, kita ambil lah yang pertama, yang contoh pertama. Dan juga Al-Wadud meletakkan tafsiran tadi dia terus kepada hasil daripada apa yang Allah firmankan. Contoh macam hari itu, macam disebut kata Al-Wadud, terus dia terjemahkan Al-Wadud ay muhibbu li awliyaihi. Dalam ayat tak sebut pun yang menyayangi siapa, tak tulis. Tapi diorang sayang mestilah pada orang yang dilindungi dia, kasih dia. Itu dipanggil lazim, mesti ya. Macam kita sebut tu, kalau orang kutuk kita, marah. Itu logik dia. Okey. Kemudian kita ambil contoh itu, Fazlatun Tafakahun tu pun masuk juga. Al-Waqi'ah 65 tu antara contoh. Okey. Cuma bila tafsir dengan lazim ni, ada kita ambil peringatan yang diberikan oleh pengarang buku kita. Dia kata tanbih, peringatan. Dia kata datang daripada salaf tafsiran sebahagian sifat dengan lazimnya, maka menyangka sebahagian pembaca bahawa ia adalah terhadapnya bahawa salaf mentakwilkan sifat Allah Taala. Ini adalah bukan betul, bukan benar. Kerana asal di salaf adalah sifat Allah Taala tidak asal hakikat. Tak harus untuk ditakwilkan. Apabila anda melihat seumpama ini, ketahuilah bahawa mereka tak mentakwilkan akan sifat tersebut. Kerana tak datang daripada seorang mereka pun mengingkari sifat. Dan tak ingkar apa benda sifat Allah Ta'ala. Tangan ke, wajah ke, tak ada satu pun dia ingkari. Okey, jadi jadi kena bezakan di antara mengingkari sifat dengan tafsir dengan lazim. Dan apa yang dilihat daripada salaf mutaakhir, tafsiran sifat dengan lazim ni, ia adalah takwilan terhadap sifat tersebut. Sebab mereka tak setuju dengan maksud sifat tadi, kerana menyerupai makhluk dan sebagainya, maka mereka alih terus kepada yang lazim. Sebab mereka tak nak terima hakikat bagi maksud atau pengertian nama atau sifat Allah Ta'ala tu. Kerana itu, ini mazhab golongan ini adalah takwil. Kerana ini mereka bersandar dalam tafsir mereka dengan lazim sifat. Berkata Imam Suyuti, berkata para ulama, setiap sifat yang mustahil hakikatnya maksud dia apa? Ikut akal. Bukan ikut
syarak, bukan ikut nas. Berikut pada syarak apa yang Allah Ta'ala firmankan, dia lah. Apa kita nak nafikan pula? Tapi dia kata mustahil hakikatnya kepada Allah Ta'ala ditafsirkan yang lazimnya. Dan ulama' yang dinisbahkan kepada mereka Imam Suyuti ni adalah pendapat ini adalah golongan ahli kalam di kalangan Asy'ariyah dan selain mereka. Perhatikanlah, fata'ammal dia kata. So remind betul. Jangan sampai kita jumpa orang kata macam-macam ni, kita macam salaf pun cakap tak. Salaf tak pernah buat sedemikian. So mereka tafsir lazim tadi, maksud mereka adalah pasal nak menambahkan pemahaman sahaja. Adapun dari segi masalah penafian sifat tidak berlaku dari mereka. Okay, baik. So ni kita masuk kepada nombor 3. Di antara cara salaf dalam pentafsiran adalah yang ketiga, at-tafsiru bi juz'il makna. Pentafsiran dengan juzuk makna. Ni ada kita sebut hari tu. Waktu kita sebut naim ataupun ma'un. Kan? Wa yamna'un al-ma'un. Kan ma'un tu kata adalah pertolongan, ada kata ia adalah perkakas rumah yang tak dipinjamkan. So itu sebahagian maksud sebenarnya. Membantu orang yang susah, menolong orang yang dalam kesempitan. Itu kalimah ma'un. Okey. Demikian juga kalimah naim. Ratus alun yawma idzin anin naim. Kan dari hadis Nabi yang cerita tu, Nabi sebut ini akan ditanya bab makan minum. Jadi para ulama kata tak semestinya itu, bahkan lebih luas lagi. Islam itu iman kita dapat, juga akan ditanya Allah Ta'ala, pendengaran penglihatan Allah Ta'ala berikan, akal kita pun akan ditanya. So jadi bila tafsiran tu keluar daripada sebahagian salaf, sebutan contoh-contoh tu kan, dia sebenarnya tafsir dengan apa? Juzuk makna. Juzuk daripada makna tersebut. Atau dia hampir dengan tafsir dengan contoh. Tafsir dengan misal yang nombor 4 ni, tafsir dengan misal. Cuma tafsir juzuk makna ni dia ada beza sikit. Dia kata al-maksur bihi, jadi maksudkan dengan tafsir dengan juzuk makna, annal mufassira, bos orang ahli tafsir tu, yadhkuru minal makna, dia akan sebut daripada pengertian, mana ayat Quran dia baca, atau pengertian kalimah, alladhi yahtamiluhu lafzu, yang ditanggung ia oleh lafaz berkenaan. Lafaz yang datang tu, menanggung juz'an minhu, sejuzuk daripadanya. Liyadulla bihi ala baqil makna, supaya dia menunjukkan kepada baki pengertian yang lain. Dia sebut sebahagian, tapi untuk sebut pada baki makna yang lain. Mungkin yang ini lebih tepat kalau kita kata apa, macam siratul mustaqim lah. Tafsiran siratul mustaqim, jalan yang lurus. Yang mana seorang kata kebenaran, seorang kata Islam. Ada yang kata Quran, ada yang kata Muhammad SAW, ada yang kata Abu Bakar dan Umar, atau para sahabat lah. So basically semua tu adalah juzuk makna bagi siratul mustaqim. Dia bukannya pengertian menyeluruh. Dia ada sebahagian daripada maksud tersebut. Okey. Baik. Wa minhu, dia kata wa minhu tafsiru man fassara qaulahu ta'ala. Di antaranya adalah pentafsiran siapa menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah dalam surah Maryam 31. Ini kisah Nabi Isa ketika dilahirkan, dia bercakap, dia berkata-kata dalam buaya, dalam kandungan ibunya dia dah bercakap. Ini satu benda yang kita ikutkan sebenarnya satu keajaiban yang besar. Tapi mungkin ada orang bertanya kenapa walaupun Isa AS lepas dah dewasa dan sebagainya, dia tidak dihormati oleh kaum dia sendiri. Ini kena ada kefahaman, saya kena terangkan sikit. Sebab Nabi Isa AS dia diutuskan di tengah-tengah Bani Israel, bangsa yang paling banyak dapat keajaiban pelik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman atuk nenek diorang dulu sebelum tu, kan ketika mana berada Musa AS berjalan dengan mereka di padang pasir, kan? Ini sebelum zaman Isa AS lagi lah. Turun manna wassalwa, dipayungkan dengan awan, apa lagi, keluar batu terbelah, keluar mata air, diketuk batu, tongkat Musa diketuk pada batu, keluar mata air 12, ketuk ke lautan, terbelah lautan, mereka lintas. So kadang-kadang benda macam ni lah, yang kadang-kadang saya sering ingatkan diri saya dan kawan-kawan kita ni, jangan suka cari benda keajaiban. Sebab once kita asyik ajaib-ajaib, dan sekali kita rasa tak special lah benda tersebut. Benda yang datang sekali-sekala tu kita akan terasa dalam hati kita. Benda tiap-tiap hari nampak, kita akan jadi macam tu lah. Macam Isa AS dia cakap. Jadi dan diorang pula dan keluarga mereka, para Nabi ramai. So kalau Isa Nabi, yang kau kata lah, kau Nabi, pak saudara aku Nabi.
So dia kata, alah abang aku Nabi. Faham tak apa jadi? Dia jadi hilang rasa berkenaan dengan perkara. Sebab tu bila pada umat Muhammad SAW, Allah Ta'ala tak bagi keajaiban tu jadi tiap-tiap hari. Sekali-sekala ada waktu turun nampak dengan benar kan, bulan terbelah sebagainya kan, malaikat turun dalam peperangan ada. Lepas tu ada masa pula Allah Ta'ala bagi diorang berperang, malaikat tak turun, kelang kabut lari ketika mana perang Hunain. So Allah Ta'ala bagi dan tak bagi tu, jadi hati kita tak ada rasa macam terlampau confident sangat kan, overestimate keupayaan kita, sampailah sekali kita tak tahu kedudukan kita ni hamba Allah Ta'ala Tuhan. Tu realiti sebenar. Lepas tu kadang orang suka cek keramat-keramat. Ni dah sikit tak dapat keramat, belajar sihir. Tak dapat keramat, beramal-ramal tak jadi, belajar sihir terus. Untuk supaya dapat rasakan keajaiban tadi. Banggalah. Tiap-tiap hari buat, petik jari jadi. Itu salah. Sebab tu bila hari tu, waktu time kita buat daurah tentang kuburiyah tu, kan seorang budak tanya soalan tentang wali. Tu kenapa dia tanya? Dia nak definisikan pasal cerita tentang wali-wali Hadramaut tu mengarut. Tiap-tiap hari. Yang selak langsir, yang tu ayam keluar daripada gambar, semua tu, itu wali Hadramaut lah tu. Hari-hari jadi. Lepas tu dia nakkan benda berkenaan, dia kata jadi harus. Dia kata bukan macam tu cara kita fikir. Dia tak berhati, tapi itulah realiti sebenar. Dia nakkan terjemahan wali tu dia nak apa? Kita bagi tafsiran Quran pun dia tak nak. Bagi tahu hadis Nabi pun dia tak nak. Sebab realiti bila Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata, Allah Ta'ala kata, bila dah orang tu aku sayang, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bi, aku punya pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, penglihatan dia melihat dengannya. Wa yabtashu, tangan dia menggenggam dengannya, kaki dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau aku minta, dia minta apa? Aku pasti bagi. Tapi realiti yang berlaku adalah pada para anbiya, kan? Nabi SAW, para nabi, para rasul, diorang tak diberikan semua dia minta. Allah Ta'ala beri kok kadar apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Pasal mereka masih lagi makhluk. Tak boleh dictate Allah Ta'ala untuk buat benda macam ni aku nak. Kita tak menangis dengan Nabi SAW ketika nak minta ampun untuk mak dia. Tak boleh. Nak minta izin Allah Ta'ala untuk minta ampun untuk mak dia, Allah Ta'ala tak bagi. Menangis Nabi SAW. So basic dia macam tu para anbiya juga. Kan Musa ni kalau dia minta boleh jadi semua, tak adalah kaum dia kelang kabut macam tu. Tapi oleh kerana kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kalau kita baca geng-geng Hadramaut ni, habis semua sekali. Semua wali. Bumi sejuta wali, amboi. Kan? Salah. Semua wali kutub. Jenuh. Ala kulihat tu kena faham. Okay, jadi kisah Nabi Isa AS ni, walaupun kita jelaskan ni luas sikit tajuk sebab nak kena faham. Dia bercakap dalam buayan. Qala inni Abdullah ataniyal kitab, dia kata, wa ja'alani nabiyya. Kan bila mak dia tunjuk pada dia kata, qala inni Abdullah. Dia kata dalam kandungan mak dia, aku ni hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah beri aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku ni seorang nabi. Sebab tu dia sebut dua nabi yang dilantik sejak kecil, Isa dan juga Yahya. Isa dan Yahya sejak kecil lagi dah diisytiharkan sebagai seorang nabi. Berbeza dengan nabi-nabi lain, cukup umur tertentu baru dilantik. Ini satu fakta daripada Al-Quran Karim dan juga hadis Nabi SAW sendiri lah. Okay. So dia kata, jadi antara dia kata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ayat 31 surah Maryam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia jadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Okey. Qala, okey, ahli tafsir kata qala mubarakan ay mu'laman lil khairi aina ma kuntu. Aku menjadi petanda ataupun petunjuk bagi kebaikan di mana saja aku berada. Maksud dia mubarakan tu petunjuk atau petanda bagi kebaikan di mana saja aku berada. Wa hadza juz'u musammal mubarak. Ini satu bahagian maksud diberkati tadi, untuk jadikan dia ni tanda atau petunjuk bagi kebaikan di mana dia berada. Ini satu part daripada maksud diberkati. Okey. Fal mubaraku, sedangkan mubarak yang diberkati tu kathirul khairi fi nafsihi. Dia adalah yang banyak kebaikan pada dirinya. Alladhi yahsuluhu li ghairihi ta'liman aw nusha. Yang dia
dia menghasilkan untuk selain dia dari segi pengajaran atau nasihat. Wa iradatan wa ijtihada, dan kehendak serta kesungguhan. Maksud dia kebaikan dia ada tadi, orang lain akan dapat belajar daripada dia dengan nasihat, dengan tunjuk ajar dia dan kehendak dia. Semua sekali berkat. Apa dia nak semua? Keberkatan. Itu maksud dia. Walaupun sebenarnya maksud dia keseluruhan itu, tapi bila sebahagian mereka menafsirkan dengan mualliman lil khair. Aku ni petunjuk atau petunjuk atau penanda ataupun pengajar bagi kebaikan di mana aku berada. Itu satu part dari maksud diberkati. Satu part. Sebab kalau tidak, maksud sebenar diberkati itu adalah yang banyak kebaikan pada dirinya yang terhasil untuk orang lain kebaikan itu secara dia ajar atau nasihat atau kehendak ataupun kesungguhan. Mana orang lain pun dapat kebaikan daripada dia. Itu pun diberkati. Macam kita kata macam apa berkat ni kan. Kadang orang sebut tak bab makan kan. Kan Nabi kata kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. Kan Nabi suruh kita jilat jari kita dan bersihkan dengan jilatan. Dan bahkan Nabi kata kalau jatuh kutip balik. ni benda yang kadang-kadang apa? Saya ingat apa? Banyak orang tak beramal sangat benda ni. Jatuh biar. Nabi kata kutip. Sebab syaitan akan hadir bersama kita pada semua keadaan kita. Hatta kita makan pun. Nak hubungan dengan isteri pun. Kita masuk tandas pun. Baca Quran pun dia akan datang. Dia akan hadir. Tapi ketika mana yang keadaan ketika mana kita makan tadi, Nabi ajarkan kita. Antara Nabi sebut tu adalah masalah berkenaan. Yang mana kalau jatuh tu ambil. Jangan bagi pada syaitan makan. Bersihkan apa yang kotoran, makan. Sambung. Buat macam ni, masuk hotel, orang jeling kot. Kan? Apa hal mamat ni? Kebuluh sangat ke kan? Apa lagi jilat jari? Lagilah. Jilat jari. Nabi suruh jilat jari. Nabi kata kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. Mungkin pada yang sikit jatuh tu dah yang ada keberkatan. Dan bila berkat tadi, yang kita faham, pada sudut makanan ni sebagainya kan, dia jadikan kebaikan pada diri kita. Maksud kita akan rajin ibadat, cergas, sihat, kan, terhindar penyakit. Semua sekali akan datang dengan tajuk itu. Sudu ke jilat sudu lah. Jilatlah sudu. Sampai bersih. Jangan biarkan. Tapi kalau pisau steak tu jaga sikit lah luka lidah. Kan? Gitu lah kan. Jilat pisau kan orang kata pahal pakcik ni kan. Itu masalah jugalah. Tapi secara keseluruhannya adab tadi kan. Yang mereka berkat. Kadang ada orang kata keberkatan kan. Belajar sikit dapat banyak. Ni ayat biasa geng-geng apa. Tahulah saya belajar kat sekolah agama dulu. Ini ayat biasa diajar-ajarkan lah. Belajar sikit dapat banyak. Tak belajar langsung tapi pandai. Orang suka macam ni kan. Sedangkan hadis Nabi kata wa innamal ilmu bita'allumi. Ilmu hanya dengan belajar. Nabi sebut wa innamal ilmu bita'allumi. Tapi banyak orang dia nakkan ilmu tanpa belajar. Duduk diam, tiba-tiba pandai. Tapi ala kulli hal maksud tak tahu, saya tak faham jugalah. Kadang-kadang geng-geng ni bila sebut kan. Separuh orang dia kata tok guru dia hafal hadis sebagainya kan. Kita duduk dengar, duduk kumpulan, duduk dia punya ceramah, tak ada hadis pun sebut. Itu masalah jugalah. Hadis macam ada hadis ke tak ada hadis, tunggu hadis tak ada hadis. Allahualam. Tapi usul asal dia keberkatan tadi, ini masalah dia. Kadang-kadang ada orang fikir macam Nabi SAW Nabi SAW ketika baginda dihantar menyusu di Bani Sa'ad. Kan Halimatus Sa'diyah tu Halimah daripada kabilah Sa'ad. Kan mana ketika tu memang dia dapat lihat keberkatan Nabi SAW. Kan mana binatang ternakan diorang, keluarga yang Nabi tinggal tu, dia jadi gemuk, makan susu banyak. Orang lain punya kambing dan ternakan semua kurus. Tapi tu nampak keberkatan dia kata, kerana kebaikan yang ada pada dia sampai pada yang lain. Tapi kat sini dalam konteks ni tafsiran ni dengan juzuk makna dia sebut mualliman lil khairi. Mengajar kebaikan itu satu part sebenarnya. Kalau tidak berkat itu bukan maksud hanya mengajar. Wujudnya Nabi dalam contoh dalam kes keluarga tadi kan dah cukup untuk berkat. Terhasil. Wallahualam. Tapi kadang-kadang mungkin geng-geng ni dia lihat berkat duniawi. Yang dia lihat kan, orang tu datang kan, lepas ustaz tu datang, uish, habis tempatnya semua, uish, tahulah aman damai, tak ada perompak. Ini kadang ada orang tengok yang tu. Ada tempat dekat mana? Kat Putrajaya.
Dia ada kepercayaan pelik tau. Lepas dia cakap benda tu, dia dah malas datang kelas esok. Dia kata, ustaz datang je hujan. Saya kata kan, baca kat sini ustaz datang dan ajar. Dia orang start develop tau. Kepercayaan pelik. Padahal ustaz bukan datang motor murah pun, motor mahal. Kalau motor murah datang kan, kita faham jugalah kan. Motor cabuk datang kan, motor hujan. Okey lah. Ini tidak kan. Dia pelik. Dia masyarakat Melayu kita mistik banyak sangat. Itu ayah berkah guru ayah. Ada guru habis ni. Ayah. Tak tinggal sikit pun. Lebih bawa balik. Soal kuliah maksud yang Isa AS kata waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia jadikan aku diberkati di mana saya aku berada. Isa cakap macam tu. Ulama tafsir ada yang tafsirkan dengan mualliman. Mubarakan ay mualliman lil khairi aina ma kuntu. Aku menjadi pengajar kepada kebaikan di mana, atau petunjuk kepada kebaikan di mana saja aku berada. Okey, jadi itu yang ditafsirkan. Tapi bila kita kata ini juzuk daripada nama diberkati. Sebab al-mubarak kathirul khairi fi nafsihi, dia adalah yang banyak kebaikan pada dirinya. Orang tu dikata mubarakun, banyak kebaikan pada dirinya. Yang alladhi yahsulu li ghairihi ta'liman, yang kebaikan tadi akan terhasil pada selain dia secara apa? Dia ajar atau dinasihat atau kehendak dia untuk dorang ataupun kesungguhan dia untuk membantu dorang, kebaikan tu akan sampai pada mereka. Itu maksud yang dipanggilkan kebaikan tadi. Berkat tadi. So lebih luas lah. So bila kita lihat kat sini, yang ditafsirkan oleh sebahagian mereka hanya satu juzuk. Macam saya sebut tentang apa? Suratul Mustaqim tadi lah. Seorang kata kebenaran, seorang kata Quran. So semua sebenarnya dia saling melengkapkan satu juzuk daripada pengertian Siratul Mustaqim, tapi bukan kesemuanya. Sebab Siratul Mustaqim tadi kita kata kebenaran yang itu Islam, yang Allah tak terima kecuali Islam. Yang Islam ni tadi dia merujuk kepada wahyu Allah Taala, itu Quran, dan Quran tadi hanya kita fahami dengan sunnah, dan sunnah Nabi tak diketahui kecuali dengan nukilan para sahabat kepada kita. So basically semua tu adalah satu. Cuma diorang terangkan juzuk daripada pengertian keseluruhannya. Okey. Keempat, Ar-Rabi'u, keempat, at-tafsir bil misal. Cara tak salah pula berikutnya keempat adalah pentafsiran dengan contoh. Okey. Ini yang kita sebut ma'un tadi dan juga naim yang kita sebut awal tadi ini kat sini duduk dia contoh. Tafsir dengan contoh. Dia bukan yang ke semua maksud tapi sebahagian daripada maksud berkenaan. Contoh dia baik. Wa qad marra dzikruhu fi ikhtilafi tanawu', dan telah berlalu sebutannya dalam percanggahan yang kepelbagaian. Kan kita kata percanggahan pelbagaian ni ada 4 jenis. Ingat tak ingat dah tu? Tunjuk tak ada exam. Kalau ada exam gagal. Kan dia tafsir tanawu' ni kan, dia ada 4 cara kan. Mana seorang tu yang kata Ibn Taimiyah, soal tafsir tadi dia menyebut macam kisah Siratul Mustaqim lah. Dia sebut apa yang dia sebut tadi bukan kawan tu sebut, tapi dia kata benda tu mempunyai maksud yang sama. Itu bila sebut Siratul Mustaqim, yang ni kata Islam, yang ni kata Quran, dia balik pada satu. Okey. Kedua, secara tafsir tadi menyebut juzuk dan makna yang kita bincang itu ma'un, ada sebut dengan bantuan, perkakas dan sebagainya, ataupun naim dengan Islam, iman, ataupun penglihatan, pendengaran, akal, ataupun dengan makan minum yang kita dapat. Okey. Itu ni. Kemudian yang ketiga, tafsir tanawu' ni adalah bahawa kalimah tu dalam bahasa Arab mempunyai 2 maksud. Macam yang apa? Walai idza as'as. Di malam bila dia datang dan pergi. So jadi seorang kata datang, seorang kata pergi. Tapi punca dia tadi tanawu'. Tadi sebab apa? Sebab lafaz tu tadi dipakai dua-dua. Ataupun lafaz yang datang seperti quru'. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wanita yang diceraikan menahan diri daripada berkahwin 3 quru'. Quru' tu apa? Separuh mereka kata suci, separuh kata haid. Dan kalimah tadi ni bagi kita tanawu' jugalah. Sebab kepelbagaian tadi sebab kalimah tu asal. Lepas tu yang ketiga, yang keempat, yang kita tanawu' tu mereka sebut dengan yang seerti. Yang kita buat nombor 1 kalimah yang seerti. Dia sebut kalimah tu tapi seerti dengan jadi 4. Kita sebut kan 4 bentuk tidak kita tanawu'. So dalam tafsir dengan contoh ni kita ada sebut dia tu. Bincangkan tentang yang nombor 2. Yang nombor 2 dia adalah berkaitan dengan disebut contoh daripada
keseluruhan maksud yang disebut daripada kalimah Al-Quran itu sendiri. Kalau Quran datang, so diorang sebut contoh masing-masing. Okay. Itu contoh yang disebut, dia kata kat situ dah sebutkan. Dia kata... Okay, betul, sama. Okay, baik. Wa min amsilati, antara contoh yang lain adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud, ayat 114. 114. Yang dalam ayat berkenaan, Allah Ta'ala sebut, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan untuk orang yang beringat. Di ayat awal ayat dia, aqimis salata tarafayn nahar, dirikanlah solat pada dua penjuru siang, daripada terbit matahari sampai matahari, wa zulafan minal lail, dan pertengahan waktu malam. Kemudian innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Ya, ayat ni datang bila seorang lelaki jumpa Nabi SAW, dia kata, usib tu kubulatan, dia aku terkena ciuman. Tak tahu siapa cium siapa, dia cium perempuan. Jadi jumpa Nabi SAW, minta supaya dihukum. Dia tercium perempuan ke? Tak tahu macam mana cerita dia tercium lah. Aku terkena ciuman, dia kata. Dia jumpa Nabi, nak minta hukuman, apa nak kena? Zina ada sebat, ada rejam. Cium apa tak ada apa-apa. Kat sini ada, dalam Islam sebenarnya ada perkara-perkara tertentu yang tak disebutkan kadar atau jumlah panggil apa hukuman. Hatta contoh macam rasuah, tak ada disebut. So Allah Ta'ala janji lagi teruk kat akhirat nanti, riba. Ada lagi Allah Ta'ala janji kan. So kadang ada orang dia kata macam, kenapa tak bincang tajuk ni? Sedangkan benda tu dah memang besar, tapi tajuk dia memang tak ada. Saya ingat sekali tu kot, bila bincang tajuk masalah kecurian. Kat kelas mana entah, banyak kelas ingat mana. Ya, okey, jadi okey, ada kelas ni kot. Sen taklim kot. Jadi waktu tu cerita tersebut berkenaan dengan sebahagian perintah Allah Taala ni, dia datang dengan suruh kita buat, suruh kita jangan buat, atau bagi kita pilihan untuk buat atau tak buat. Okey, sebahagian perintah Allah Taala pula dia jadi sebab untuk satu perkara. Contoh macam kecurian untuk potong tangan. Mana kalau kita curi, maka potong tangan. Hukum potong tangan. Cuma curi tu dia ada kadar dia. Saya sebutlah masalah 3 syarat untuk potong tangan. Kadar barang dicuri tadi mesti lebih daripada 1/4 dinar. Yang ni lebih daripada lebih 1/4 dinar. Mana 1/4 dinar ni kalau 1 gram lebih lah. 1 dinar 4.25 gram. Dia 1/4 daripada dinar tu 1 point berapa saya tak ingat. Dia bagilah sendiri kali. Okay. 4.25 gram tu bagi 4. So dapat jawapan berapa jumlah untuk potong tangan. Kedua, masalah barang tu kena dipecahkan. Mana dalam peti kita pecah, orang tu pecahkan, pintu kita dikopak masuk. Ya. Kalau kita letak kat luar, dia curi dengan macam tu, dan bukan tak kena hukum, tak boleh potong tangan. Ini kena faham, tak boleh nak potong tangan, kena dia pecah. Kemudian yang ketiga, dia tak mencurikan lapar. Jadi akak tu dia tanya soalan. Dia kata habis tu macam menteri-menteri mencuri ni macam mana kan? Saya kata masalah dia satu benda, tak boleh potong tangan sebab kita dah bagi kunci kat dia. Faham tak? Kita bagi kunci kat dia, dia ada kunci rumah kita. So dia ambil barang dalam rumah tadi. Dia panggil ikhtilas. Waktu saya mula belajar, dulu saya pun tak puas hati. Saya kata pahal tak boleh potong tangan. Lagi banyak kot dia curi. Bilion-bilion kan, juta-juta. Tapi cerita dia pasal kita bagi kunci kat dia. Kuasa tadi. Macam orang yang pegang kunci kita, kan, dia buka tanpa perlu pecah, kita percaya dia pecah amanah, tak boleh potong tangan. Hukuman lain ada. Hakim boleh tengok apa patut dibuat. Tapi kadar untuk potong tangan tak lepas. Saya kata gitu. Walaupun nilai melebihi. Sebab syarat kedua tadi dia kena pecah. Kalau kita dah bagi kunci, pecah bendanya. Faham tak? So kita jaga sikit bab ni. Cukup syarat baru potong. Kalau cukup 3 syarat baru potong. Kalau dia koyak kan, seluar. Kalau kita tutup, kita butang, salah kita lah. Tengah nganga, nampak kan? Contoh macam kita pakai backpack, letak handphone sebelah. Tengok-tengok tu kan. Lepas tu orang tu ambil. Tak kena. Dia tak boleh potong tangan. Dia boleh hukum lain, terajang ke sepak ke, tapi
Dia hakim mahkamah kan tentukan hukum yang selayaknya. Potong tangan tak boleh. Faham betul ni masalah yang banyak orang tak tahu ni. Dia bising, dia kata apalah hudud sekian sebagainya, tak potong tangan menteri. Asal semua yang pergi balik ni gelap-gelap. Okey. Alah kuliah lah. Ya, okay. Tapi cerita dia dekat situ kan. Nak faham kan? Dia mesti pecah. Kadang dia kata orang tu tak ni. Macam kalau kita letak butang, kita lock kan. Kita ada butang kan, Zak. Dia buka butang tu, yes. Ceroboh. Dia kena pencerobohan berlaku. Zaman dulu saya ada macam orang buat pisau tau. Baik tangan, perempuan buat pisau, dia kerat. Macam tu memang kena. Satu syarat cukup dah. Kena kira pula barang curi itu cukup tak. Kemudian yang ketiga lah, lapar ke tidak. Jadi benda ni kadang-kadang kan benda macam ni cakap dalam kes tadi, lelaki tu dia cium perempuan. So dia tak tahu apa hukuman dia kena. Hantuk kepala ke dinding ke, lempang mulut sampai berdarah ke, apa nak buat. So dia pun jumpa Nabi SAW kan. Dia kata aku terkena ciuman. Nabi diam. Bila Nabi diam, ini Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Ayat 114 surah Hud. Yang berbunyi, Aqimis salata tarafayin nahar. Dirikanlah solat pada dua penjuru siang. Wa zulafan minal lail. Dan pada tengahan malam. Innal hasanat. Kebaikan-kebaikan itu. Yudhibnas sayyiat. Menghapuskan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakir. Itu peringatan bagi orang beringat. Nabi mengatakan dia pergi solat. Nabi kata solat. Di sini yang awak pernah dengar orang kata solat taubat. Di sini yang sebenarnya salah. Bab solat taubat. Sebab Nabi suruh dia buat ibadat. Ganti balik benda salah dia buat dengan ibadat. Nabi suruh solat. Nabi tak kata solat taubat. Lagi solat. Lepas tu dia kata, maksud dia, bila ayat tu dibacakan, maksud dia bila solat dilakukan, apa dosa yang kita buat boleh dihapuskan. Selagi bukan dosa besar, boleh dihapuskan. Jadi dikata, ya Rasulullah, untuk aku saja ke? Nabi kata, untuk umatku sampai kiamat. Semua umat Muhammad dapat kelepasan ni. Dalam hadis Nabi sebut juga, wa atbil hasanata sayyi'ata tamhuha. Susulkanlah kebaikan kepada keburukan. Kamu akan padamkan keburukan tersebut. Betul kan bila kita lihat macam taubat kan. Antara benda yang kita ingat, orang kata taubat berhenti buat. Tak, dia tambah lagi. Kan ilal tabu wa amilus solihat. Orang bertaubat ni ada tambahan kena amal soleh. Ganti balik benda lepas yang dia tak dia masa yang dia buat lara tadi, ganti dengan buat ibadat pula. Itu betul. Itu baru taubat yang benar. Bukan taubat dia diam nangis-nangis seseorang, nangis-nangis. Tak jadi apa-apa. Nangis bukan ibadat. Nangis semata-mata bukan ibadat. Menangis kerana takutkan Allah Ta'ala, ya. Tapi dia akan kena ada tindakan lah pula. Dah takut Allah Ta'ala nangis-nangis, betul buat kerja. Duduk diam je. Kenapa ni bang? Solat tidak, tak. Nangis je. Masalah juga kan. Takut tu takutkan Allah Ta'ala tu, ya, ibadat. Nangis kan, air mata tu mengalir kan, memang ada apa yang dalam 7 golongan yang dipayungkan Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang ingat Allah Ta'ala secara, perempuan samalah, ingat Allah Ta'ala secara sembunyi-sembunyi, bukan depan orang ramai, lalu mengalir air mata dia. Mana maksud dia itu boleh juga, tapi masalahnya dia adalah sebahagian daripada kesan atau apa tanda. Nak jadi ibadat menangis saja tak jadi lah. Menangis saja tak jadi. Kena ada ibadat juga. Demikian juga hadis Nabi yang lain kata apa? Takkan berkumpul dengan api neraka dua mata. Mata yang berjaga fi sabilillah dan mata menangis kerana Allah. Dua tu je. Itu kena ada kerja lah. Nangis saja tak jadi apa benda. So, jadi bila kata lelaki tadi, dia tanya Nabi SAW. Nabi kata apa? Pergi solat. So, jadi kat sini kadang-kadang ada orang sangka bahawa Nabi suruh solat taubat. Ini yang orang sarankan solat taubat dengan kaifiat dan cara. Sedangkan tidak ada daripada Nabi SAW sebarang cara untuk solat taubat. Nabi tak pernah ajar cara solat taubat. Apa nak baca, surah apa nak baca. Kan? Yang ini cuma suruh solat je. So cuma dia fahamlah, buat benda baik akan hapuskan keburukan. So dia kata ini untuk aku saja, Nabi kata tak, untuk umatku sampai kiamat. Okay. So qila dikatakan, ini contoh dia. Qila dikatakan al-hasanat tu adalah as-salawat, solat. Sebab kebetulan Nabi SAW suruh dia solat. Bahkan dalam ayat tu kata
Aqimis salata tarafayin nahar. Dirikan solat sepanjang pertengahan siang. Daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Dirikan solat di waktu itu. Wazulafa min dan pertengahan malam. So from that ayat, memang saranan dia adalah solat. Tapi kalau kita baca hadis Nabi SAW, boleh dikatakan semua ibadat-ibadat yang kita buat adalah penghapusan bagi dosa. Wuduk kita buat akan gugurkan dosa kita. Langkah kaki kita ke masjid, hilang satu pahala, tambah satu pahala, hilang satu dosa, naik satu darjat. Kan? Demikian juga sedekah yang kita berikan. Apa lagi? Semua benda tersebut adalah perkara yang menghilangkan atau menghapuskan akan dosa. Demikian juga apa macam baru ni kan apa? Puasa pada hari Ashura, hari Arafah, puasa Ramadan. Apa lagi ya? Umrah. Kan? Haji. Kan semua sekali datang dengan penghapusan bagi dosa. Sebab tu hasanat tu boleh dikatakan the whole hasanat lah, every ibadat. Tapi ketika dalam tafsir tadi, ada dekat mereka ni sebut solat. Okay. Wakilah ada kata pula, dia kata qaulur rajuli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata-kata seorang lelaki itu, maha suci Allah, segala puji milik Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah yang terbesar. Ini pun datang hadis Nabi SAW sebutkan bahawa kalimah ini menghapuskan dosa, menambahkan pahala, menaikkan satu darjat. Okay, menghilangkan dosa. Kan akan dipadamkan dosa-dosa kita kerana lafaz kalimah-kalimah tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Apa? Nak tanya apa? Memang lafaz-lafaz ni tadi perlukan kepada pemahaman. Balik pada asal banyak orang bertasbih menyucikan Allah Ta'ala tapi tidak menyucikan Allah Ta'ala dengan benar. Contoh macam kumpulan, contoh macam golongan ahli kalam. Nak bersihkan Allah Ta'ala sangat sampai dia nafikan Allah Ta'ala punya sifat. Salah lah. So basic macam orang kata lafazkan la ilaha illallah. Tapi dia pergi minta tolong dengan wali. Hilanglah kalimah la ilallah tadi. So basically kalau ikutkan pada tajuk tasbih, takbir, tahmid dan tahlil tu, memang kena faham maksud. Ini bukan iklan lah. Tapi siapa yang nak follow, boleh tengok dalam kelas fake doa dan zikir. Yang di Adam Al-Khadim punya website YouTube, kita buat setiap kami besok Saya sebelum datang sini saya ngajak kat sana dulu. Sampai 8 sampai 9. Pukul 9 saya lari ke sini. Setengah kan kita kelas sini kan. Jadi siapa-siapa tengok situ. Kebetulan kita sedang bincangkan tajuk 4 kalimah yang paling Allah sukai. Itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu 4 kalimah Allah paling sukai. So dia mula dengan tahlil, terangkan kelebihan, fadilat kalimah la ilaha illallah. Kemudian sekarang tasbih. Satu kelas lagi habis. Kemudian nanti tahmid, kemudian dengan takbir. Dia pecahkan pada susunan tersebut. So memahami mestilah. Kan balik pada asal atas syahadah kita, kalau kita lafazkan cakap mulut saja, jadilah kita seorang muslim yang ikut baka. Kan muslim geografi, iman geografi. Yang kadang-kadang tak tahu kenapa Islam tak tahu. Kadang-kadang satu soalan tadi kebetulan ada kelas dengan satu tempat. Dia tanya benda tu, dia kata pasal bila bincang tajuk menghadapi kematian, sakaratul maut. Kan orang tu akan datangi, tak kira, tapi bukan semua orang. Ikut kepada penjelasan Ibn Taymiyah rahimahullah, ada orang datangi oleh syaitan, ajak dia masuk Kristian, masuk Yahudi sebagainya. Dan bahkan benda tersebut disebut oleh Imam Ahmad sendiri. Anak dia tanya bapak dia. Kan anak dia kata bapak nak mati, anak dia dengar bapak dia kata tak mau, tidak, jauh. So pelik kan kata. Lepas tu bila bapak dia sedar, dia tanya bapak dia, apa sebab tadi kan? Dia kata syaitan datang kepada aku, dia kata. Datang belah kanan ajak aku mati Yahudi, yang ni ajak mati Nasrani. Aku dia kata jauh. Tak jauh daripada datang. Maksud dia kalau ikutkan dekat situ, ada orang diduga dengan dugaan tersebut lah. Cuma bayangkan kalau orang yang dia bergantung dengan manusia. Orang yang bergantung dengan contoh untuk guru dia, ustaz dia, capal ke. Bayang capal. Ketika tengah syaitan datang tu bayang capal. Agak apa jadi? Tak pasal sudut asal dia, memang itu dugaan sebenar. Jadi saya terang pada abang tu, saya kata sebenarnya pembiasaan kita dekat dunia ni, bila kita susah, ingat Allah. Bila kita sakit, ingat Allah. Benda tu akan bawa, ketika nak mati pun, kita akan balik pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sakit je, hello ustaz, saya punya keluarga ni, tak tahu kenapa jadi. Sampai situ keluar muka ustaz tu. Awak sepatutnya ikut sana. Saya cakap je lah.
Lepas tu dia abang tu macam, dia bila dengar cakap macam ni kan, semua orang takut. Start bimbang lah pasal semua orang akan ada dugaan masing-masing. Ada mungkin tak ada duga, ada orang dia kena duga. Cuma ketika dalam mabuk kematian tu kan, dia sedar tak sedar tu, kadang-kadang benda tersebut, kita bimbang. Pasal itu penamat kata-kata kita. Akhir kalam kita. Yang akan dikira si Allah Ta'ala, situlah duduk dia. Sebab tu bila kita dibiasakan sekarang lagi, jangan minta selain Allah Ta'ala. Jangan rayu, jangan harap selain Allah Ta'ala. Jangan takut selain Allah Ta'ala. Jangan bimbang selain Allah Ta'ala. Jadi benda tu kita kan sampai time kematian tadi, tak adalah nampak muka Habib dan sebagainya. Dia kata datang, Abuya datang. Kita pun, Abuya pulang lah. Masalah lah. Sebab tu kita tak ada suruh bergantung dengan manusia. Balik kepada Allah Ta'ala semua sekali. Itu yang benda yang saya dapati dalam masyarakat kita ni agak takut. Jadi abang tu dia macam, dia kata habis tu, Ustaz, habis tu kalau sekiranya orang tu baru masuk Islam, dia dah syahadah, kemudian besok-besok dia mati. Jadi ketika kematian tu macam mana Ustaz? Kan ilmu dia tak banyak. Ya dia, ilmu tak banyak kan. Saya kata bang, ilmu manusia ni banyak tak penting. Tajuk dia adalah amal. Banyak mana ilmu dia diamalkan. Kalau ikutkan kepada alim tentang agama, tahu tentang kitab. Golongan ahli kitab Yahudi tu, pendeta dia paling tahu tentang kitab. Tahu tentang Nabi. Tahu kebenaran. Tapi tak ikut pun. Itu masalah bahaya dia. Sebab kadang-kadang kita ni sibuk dengan petambah ilmu, tapi ketakwaan tak ada. Salah. Takwa tidak ada. Ilmu makin banyak. Padahal ilmu tu dia hujah kat atas kita pula nanti. Makin banyak kita tahu, tapi tak ada beramal langsung. Jadi saya beri contoh pada dia pasal kisah yang, rasa orang sebenarnya sebut dulu, yang kisah budak-budak muda naik Land Cruiser pergi kat padang pasir, jumpa pengembala kambing, tawar nak beli kambing pengembala tersebut. Dia tanya pengembala tu, Badui, ni kambing kau? Dia kata bukan, aku kerja. Dia kata, jual suatu kambing ni. Kambing dalam harga berapa ratus je, 500 je sekor, jual sekor. Tak boleh, bukan aku punya, dia kata. Kami belilah dengan harga 2,000. Diorang tawarkan. Pakcik Badui tu kata tak boleh, bukan aku punya, dia kata. 20,000. Diorang out. Alah, aku beli, nanti kau ambil duit ni, jual kami, nanti kau beli lain, ganti je lah. Dia kata tak boleh, bukan aku punya, dia kata. Sebab sekali pakcik tu kata, langit bumi tak cantum, macam mana aku nak jual kat kau? Badui punya perumpamaan kan. Dia kata 200,000 dia tawarkan. Badui tak jual. So dia kata, nanti kalau aku jual pada engkau, aku nak jawab apa pada Allah Ta'ala nanti? Akhirat nanti aku nak jawab apa? Kalau ikut pakcik tadi kan, kisah ni sebenarnya kisah ulangan. Budak ni buat pada orang zaman sekarang, Badui zaman sekarang. Ibnu Umar buat pada Badui zaman dia, untuk jaga kambing. Ibnu Umar tawarkan benda yang sama. Nak ambil, nanti suruh jual kat dia, nanti beli lain, gantilah balik. Jadi lelaki tu kata apa? Kalau aku jual engkau, aku jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Ibnu Umar dengar menangis. Ibnu Umar menangis pasal dia ni bukan sahabat Nabi. Bukan orang yang dekat dengan Nabi. Tapi takwa tu ada. Saya kata takwa tu yang penting. Kalau dia kata kalau abang belajar banyak pun, saya kata. Tapi tak ada takwa, tak guna juga. Sudut ni yang masalah dia. Sebab balik pada asal bantuan yang Allah Ta'ala berikan untuk orang bertakwa. Dan orang yang nak mati tadi kan. Bukan dalam surah apa, dalam surah Ibrahim ayat 27. Dan surah Ibrahim ayat 27 Allah nyatakan, Yusabbitullahu alladhina amanu, akan mengukuhkan Allah Ta'ala orang-orang yang beriman, bil qawli sabiti, dengan kata-kata yang kukuh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kehidupan dunia daripada akhirat. Dapat orang tafsirkan pada akhirat tadi start dengan apa? Mati. Dia takkan lari pendirian ketika nak mati tu, dia takkan goyang. Siapa yang bantu? Allah. Kan kita duk hafal lah beria kan. Tak guna juga. Tu balik pada asal. Jadi sebab tu meaning atau kalimah tadi kena belajar. Tapi dalam masa sama, realiti dia pada masalah amal. Maksud amal tadi adalah kita bereaksi dengan kalimah-kalimah tadi sebiji macam yang dikendaki kepada kita. Bila kata la ilallah tadi kan, tiada ilah kecuali Allah Ta'ala lah. Tak boleh kita ada sebarang pergantungan, pengharapan kepada selain Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kalau ada, dan kita hilang ruang tadi. La ilallah tadi akan hilang nilai.
Dan sepatutnya dengan kata la ilaha illallah, maksud dia kita tak ada yang kita sembah, tak ada kita harap, kita rayu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pelik kan? Kita ajak benda yang asas agama, tapi orang kata kita Wahabi. Kan? Inilah Wahabi, ajak sembah Allah Taala aja. Cuba keluar ayat tu. Nak dengar? Masalah Wahabi ni, sikit Allah, sikit Allah. Realiti betul tak? Itu yang berlaku sekarang. Kalau orang fikir balik, apa benda yang orang buat ni? Tak bagi kita minta dengan wali, tak bagi tawasul-tawasul, tak bagi berharap dengan wali, tak nak pakai-pakai apa inilah lambang-lambang. Tak nak tak tahu ulama kan. Sibuk Allah je. Ulama tak tengok. Cuba cakap ayat tu. Realiti dia itulah dia. Sikit Allah, sikit Allah. Sikit Nabi. Tak berapa ulama langsung. Realiti dia adalah itulah sebenarnya. Kita balik kepada apa yang dibawa oleh para anbiya. Okey. Qala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, wa hadha kulluhu, dan ini kesemuanya solat-solat ataupun yang kata lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tu, innama huwa ala jihatil misal fil hasanat. Ia hanyalah pada sudut contoh pada perkara-perkara kebaikan. Dia bukannya the whole yang semua sekali. Dia adalah contoh bagi kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Dan bila kita rujuk balik macam saya sebut tadi kan, pada hadis Nabi, wuduk kita, langkah kaki ke masjid, hari Jumaat, Ramadan, semua sekali adalah apa? Penghapusan bagi dosa. Cuma dosa tu dosa yang kecil Dosa besar tak kena taubat. Sebab dalam hadis Nabi yang Nabi kata as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam, wal jum'ah la jum'ah, Jumaat ke Jumaat, seminggu sekali. Ni 5 kali sehari, ni seminggu sekali. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan setahun sekali. Semua tu adalah harian, mingguan, tahunan tu mukaffiratul lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Tapi ujung tu disebut idza ijtanabal kabaira, apabila dia menjauhi dosa besar. Dosa besar macam zina, minum arak, berjudi, dosa besar ni yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Quran, dia kebiasaan datang dengan janji neraka. Janji neraka, dijanjikan neraka dengan jelas, terang-terangan, diancam dengan laknat. Itu dosa besar. Adapun dosa kecil tadi macam cium tu lah. Dosa kecil lah tu, kan? Dosa kecil. Jadi mana dosa yang disebut sebagai akan memasukkan orang dalam neraka, terang-terangan sebut, atau dilaknat, dijanjikan dengan neraka, janjikan dengan laknat, maka itu dianggap dosa besar. Ini kena buka kitab Kabair pun baca kan sini. Kabair Imam Az-Zahabi. Kabair kan? Pernah kan dulu? Oh, daurah je. Okey. Dari kitab tu memang sebut semua sekali lah. Disusun balik mana dikata dosa-dosa besar. Tapi yang dosa kecil, macam kita tersasul ke, mata kita terjeling kaki perempuan ke. Ya, kalau dia ada sengaja, tak sengaja. Sampai peringkat zina, jadi dosa besar lah. Sebab benda tersebut kan kita lihat benda berkenaan, benda yang tempted kan. Lintas-lintas nampak bayang. Tepi pantai, orang pakai baju tak cukup. Nak tengok ke tak tengok? Abang kita tak turun terus. Tak bawa isteri. Okay. Yang bawa isteri tak kisah. Buat tahu je. Okay. Contoh kan. Macam mana kan? Ni orang tak malu. Banyak dekat tepi pantai. Kita turun terjun kita. Buat hal kita lah kan. Benda tu kita nak ngelak macam mana kan. So hal tu Nabi kata lah pada Ali kan. La tutbi'in nazrata. Jangan kau susulkan pandangan yang pertama dengan yang kedua. Fa innal ula. Untuk engkau yang pertama tu engkau tak dosa. Walaysa lakal akhirah, bukan yang kedua. Yang kemudian tu bukan dah. Kali kedua kau tengok balik, itu bukan. Yang pertama tu, ya. Memang tak ada dosa, tak anggap dosa. Ternampak kan, sengaja. Dan nampak dah macam dia jauh tu nampak macam orang tu pakai baju tak cukup. Jangan pandang lah. Jangan macam jurik. Betul lah. Tu panggil lah, weh Mat, tengok tu. Lagi masalah. Lama kan. Ada pula ngajar. Pandang sekali, jangan ada alih dah. Tu masalah juga. Bukan rezeki. Dugaan Allah Ta'ala. Okay. Tak ada rezeki baik. So kena fahamnya tu. Maksud dia bila dosa besar ni dia ada janji-janji. Bahkan ada hudud.
dosa yang ada hukuman Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Contoh macam apa, curi dan sebagainya. Itu dosa-dosa perlu bertaubat. Perlu pada taubat. Ada pun dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan kata-kata kita cakap dengan sekian ke benda sebagainya, boleh dihapuskan oleh ibadat-ibadat harian. Okay, baik. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan pada tafsiran firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang bertakwa ni adalah orang yang beriman dengan ghaib. Geng-geng apa dukun, uskun, geng-geng apa bom-bom bangang ni kan. Tak, dia kata tengok awak tak percaya dengan ghaib. Tak, masalahnya kan, solat tidak, apa tidak, hantu malang dia percaya. Kan? Malaikat nak apa pukul terajang dia tengah mati tak ingat. Saya ingat ada siapa tu yang sikas-sikas ni. Saya ingat Dr. Fadlan Kamsah sebelah dia kat sebelah. Doktor tak percaya ke kan? Tak percaya berkenaan dengan jumbalang setan, dan Quran ada. Jadi Dr. Fadlan Kamsah jawab, dalam Quran ada syaitan, ada jin, ada sekian, tak ada jumbalang, tak ada tuyul, tak ada. Saya tengok tu kan gila macam ni. Ada masalah sebenarnya. Kan? Perempuan hantu suka perempuan seksi. Sampai sekarang saya tak faham kan. Apa jadi sekarang tak tahu. Tak hidup lagi, mati lah. Jadi macam tu lah, macam sekarang kat Indonesia banyak macam tu. Geng-geng tu dia suruh kita percaya. Ustaz-ustaz tak percaya hantu, tak percaya setan. Kita percaya wujudnya makhluk tadi, tapi kita ada tahap apa kemudaratan dia buat pada kita tu. Sampai kita takut daripada tangkut je balang tu, beri pagar rumah tu. Cucuk paku sana, garam sana. 4 penjuru. Lepas tu dia dalam rumah tengok cerita bukan-bukan. Dia tahan apa apa benda dia sekat masuk tadi. Kalau awak paku rumah, pagar rumah tu, lepas tak buat dosa, saya pun nak buat juga kat rumah saya. Lepas buat ni kan, dosa pun nak buat pun. Kan? Nak buka kan. Tengok orang nyanyi nampak ketiak, kita astagfirullahalazim kan. Ini tidak pun jadi macam tu. Bahkan tak senonoh lagi banyak. Majalah artis bukan ada, gambar tak betul ada, patung dalam rumah pun ada. Macam mana awak boleh kata pagar rumah daripada hantu? Siapa jadi hantu sebenarnya? Tu belum lagi bab cerita Nabi bagi Al-Baqarah 3 hari je. Tu ustaz tu punya sampai 30 tahun habis bayar hutang. Tahu, habis bayar hutang rumah, setan tak masuk rumah tu. Biar benar. 30 tahun kan. Selagi tak beralih paku tu. Apa tak senonoh macam ni kan. Okey, jadi ghaib. Okey, apa ghaib ini maksudkan? Ayat ni kata orang bertakwa ni adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. First Allah letakkan. Qala Zir, salah seorang ahli tafsir dengan tabi'in, al-ghaib al-Quran. Orang beriman dengan ghaib adalah beriman dengan Al-Quran. Qala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah, al-ghaib al-qadar. Qala Raghib Asfahani wa qawlu Zir bi anna al-ghaib huwa al-Quran. Kata mana Raghib Asfahani dia kata dan kata-kata Zir bahawa ghaib itu adalah Al-Quran. Wa qala Atha annahu qadar. Okey, dia kata tamsil li ba'di ma huwa ghaib. Dia adalah contoh bagi apa yang ghaib. Sebab memang kalau kita ikutkan sebenarnya nak tahu ghaib tu apa, sebenarnya para ulama kata rujuk balik pada hujung Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih, tu Quran. Wal mu'minun, beriman pun beriman sama. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini semua ghaib. Sebab Allah itu ghaib. Kita tak pernah beriman Allah Ta'ala dengan nampak. Rasul dapat wahyu, mana awak nampak? Kitab turun, mana awak nampak? Malaikat, awak tak nampak? Awak tak nampak? Semua ni ghaib. Itu dimaksudkan ghaib tadi. Dan bila korang tanyakan, Ustaz kita pernah memang ghaib kan? Jadi hantu setan kena percaya. Saya kata ghaib ini dimaksudkan Al-Quran tu adalah ghaib yang kalau awak percaya, awak jadi takut Tuhan. Awak jaga dosa pahala. Itu ghaib ini maksudkan. Ni ghaib, apa contoh macam apa? Percaya hantu setan ni kan? Tak tambah pun. Saya jumpa ada orang tu, dia cerita. Dia percaya ghaib. So dia percaya tentang kuasa ghaib-ghaib ni. So dia pergi ambil. Tapi abang tu bertaubat kot. Cerita. Waktu dia muda-muda dulu, pergi korek kubur orang mati. Kawan dia pasang ni, letak lilin, ambil minyak dagu. Dia nak ambil minyak dagu ni, tapi jangan buat lah cerita. Bacaan saya tak tahu. Tapi syarat orang yang kita kata minyak dagu nak diambil ni, mati dibunuh. Okay, dia kena sulung, anak sulung, bapak dia sulung, mak dia sulung.
Bapak ada sulung? Iya, memanglah setan bagi syarat bukan. Tak, memang ada. Saya secara peribadi saya jumpa orang macam tu. Ada je saya jumpa. Orang tu sulung lelaki, bapak ada sulung, mak ada sulung kahwin. Anak dia kita kata, anak kau ni orang punya dagu ni. Anak dia sulung kan. Anak ni kau mati kena bunuh, memang yang jadi minyak dagu ni. Dia cerita, dia kata dia pegang belakang, kawan dia bakar depan. Tegakkan mayat. Kemudian dia korek orang kubur tu kan. Dia kata waktu tengah bakar tu ustaz, dengar bunyi macam-macam. Dengar bunyi rimau lah, di pokok berayu-rayun sebagainya keliling kawasan, dia kata. Kawan saya bakar, saya tak berani dia kata. Saya pegang tegakkan mayat je, saya duduk belakang. Dia kena percaya bukan ni. Percaya dengan apa jin lah sebagainya. Tapi perasan tak? Tidak bawa takwa. Bom-bomoh ni kan, raba bini orang sebagainya. Selamba je. Bukan hadi minallah tu yang awal. Hadi minallah tu baru je. Yang dulu-dulu pun sebenarnya dalam tarekat. Ini kenapa hadi minallah tu dia peluk bini orang dan sebagainya. Orang kata tak kisah. Suami dia pun tak ada rasa ghirah. Tak ada rasa cemburu. Sebab bagi orang belajar tarekat, tok guru dia tu, guru tarekat tu atau khalifah tarekat dia, seperti Nabi. Bahkan seperti ayahanda. Bapak dia orang sendiri. Macam bapak sendiri. So bila bapak sendiri dengan bini dia macam mahram lah dia kata. Apa masalah dia? Tak tahu cerita. Tapi dalam masa yang sama, khalifah tu nak anak dia. Boleh pula. Kata tak boleh lah kahwin lah cucu. Mana boleh kahwin cucu? Awak cucu kahwin cucu awak. Dia nak anak orang tu ambil juga. Ni benda kan banyak orang tak faham ni. Sebab dia dalam tarekat tu guru. Sebab tu dalam Hisham Kabani pun salam. Hisham Kabani salam perempuan. Nazim Haqqani salam perempuan. Sama je. Sebab bagi dia orang benda tu macam orang perempuan tu anak dia. Dia ni macam ayahanda. Bukan ayahanda Kedah tu. Ayahanda. Ni ayahanda. Macam ayah kita sendiri. So bini anak kita, bini dia macam mak kita sendiri. Itu kepercayaan dan kepala dia orang sebenarnya. Sebab tu dia orang tak kisah macam tu. Diajar macam tu. Lepas tu peluk-peluk. Lepas tu baca cerita. Bukan barulah, lama dah. Lama dah benda ni. Semua tarekat amal macam tu. Pelik betul. Ala kuliah kan. Jadi ghaib yang diorang ada ni kan, yang cacahan tu setan ni tak bawa takwa pun. Lepas tu kena faham ghaib yang dimaksudkan Quran tadi, yang mana ditafsirkan sebagian para ulama, dia ujung-ujung. Sebab Quran ni dia mesti ada kaitan awal dengan akhir. Kan, awal dengan tengah dengan hujung. Mesti ada link. Pasal dia macam satu surah tu, satu cerita yang komplit. Mesti ada awal, mesti ada akhir. Mesti ada penamat, dia mesti ada keputusan. Mesti ada pembukaan, mesti ada isi kandungan. Kalau orang tak faham, dia tak tahu cerita sebenar macam mana. Tapi bila dia faham balik, bila ghaib kat sini sebut kan, buka ujung. Ayat yang kata, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi. Itu yang Quran tadi. Wal mu'minu, orang beriman pun beriman sama. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu sebenarnya maksudkan dengan masalah ghaib tadi. So, dia lihat kat situ. So, jadi kata-kata atak qadar, dia adalah tamsil li ba'di ma huwa ghaib. Dia adalah contoh bagi pemberian contoh bagi sebahagian apa yang ghaib. Walaysa dzalika bi khilafin bainahum. Itu ada canggahan di antara mereka. Walaupun dia sebut masing-masing sebut dengan contoh-contoh berbagai, tapi semua tadi sebenarnya balik pada satu. Yang patut sebut kan, ghaib yang bawa kita kepada takwa. Ghaib yang bawa kita kepada takut Tuhan. Kalau ghaib yang tak takut Tuhan, tak guna. Buat apa? Kan? Bal kullun asyara ilal ghaibi bimithal. Bahkan setiap orang sebenarnya memberikan, mengisyaratkan kepada ghaib yang dimaksudkan dalam Quran tadi dengan contoh masing-masing. Maka semua tu sebenarnya ghaib tu adalah, bila kata rukun iman tu, ya, semua tu ghaib. Allah kita iman dengan ghaib. Maka kita takut Allah Ta'ala pun dengan ghaib, bukan dengan nampak. Para malaikat pun Nabi beritahu, Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang malaikat ada. Tapi kita tak nampak lah malaikat. Tunggulah mati baru kita nampak. Sekarang tak nampak lah. Memang kita tahu malaikat salin amal kita. Tapi itulah amal yang kita ada tu tak ada. Sampai kawan dengan malaikat. Kawan dengan jin ada. Kawan malaikat tak ada. Bercakap dengan jin. Belajar bercakap dengan malaikat lah. Tak nak pula kan. Lepas tu malaikat, mana kitab. Bila sudut ghaib kitab ni adalah cara revelation tadi. Cara wahyu turun kepada semua para Nabi tadi. Tak ada siapa hadir. Cik Nabi tersebut saja yang hadir. Musa dapat Taurat pun ni seorang-seorang.
kan Isa, kan Nabi Muhammad SAW dapat Quran kan Gua Hira pun seorang-seorang ghaib. Kemudian Rasul tu sendiri kan cara dia dilantik oleh Tuhan ghaib. Cuma kita ada kan ni kadang-kadang bila orang tu mengaku Rasul sebagainya kan, so kita katalah apa bukti awak Rasulullah. Adalah bila lantik ada surat kan. Kita kalau orang tanya apa Quran lah, kita kata ini Quran ni bukti Muhammad Rasulullah. Ni kan iklan Quran ni Quran banyak Quran ni. Kebetulan macam ni Quran okey. Baik. Jadi mana Quran ni adalah bukti Muhammad Rasulullah. Kau tahu tak cabar orang Arab untuk bawa lawan kata puas hati Muhammad Rasulullah ni, dia bawa macam Quran. Maka cabaran tu sampai sekarang berjalan. Tak ada siapa boleh buat. Okey, jadi apa Muhammad kan. Kemudian okey Rasul. Kemudian apa hari kiamat pun ghaib. Kita tahu dunia akan kiamat tapi akan binasa tapi bila tak tahu. Okey, macam tu kiamat diri kita. Bila kita akan mati pun ghaib. Ya, kemudian akhir sekali qadar kan. Qadar, apa ni ketentuan Allah Taala pun ghaib daripada kita. Kita tahu kita ada ketentuan. Kita tak pilih kita jadi anak siapa, bapa kita siapa, adik-beradik kita siapa. Semua tu kita tak pilih. Tapi benda tu ada ketentuan. Ya, ada ketentuan. Mesti ada ketetapan. Mana ada benda random? Mana ada benda random Allah Taala ciptakan dekat dunia ni. Semua bersusun dan beratur. Kalau kita ni random, mungkin mata belakang ni atas satu mata, bawah dagu satu mata. Nak cakap macam tu kan? Telinga macam ni, itu random. Ini tak ada random. Ini semuanya beraturan dan juga berketetapan. Dengan sebab itu, kita kata ghaib yang dimaksudkan tu boleh dicontohkan dengan macam-macam benda. Quran tu sendiri kan, kata Quran. Betul, ghaib. Balik pada asal, ini semua ni contoh sahaja. Bukannya kesemua yang dimaksudkan. Okay, baik. Okay, Alhamdulillah kita berhenti situ. InsyaAllah nanti kita ada lagi 2 5 dan 6 kita ambil nanti. Kita habiskan. Lepas tu kita masuk kepada Taujih Aqwal Salaf. Okay, baik. Ada soalan? Sama lah, haram lah. Yang ibu tahu apa. Dah masalah dia kadang-kadang kan. Tanpa alunan lagu muzik tadi kan, bukan tak boleh buat benda lain. Jadi apa panggil apa? Kreatif sikit lah. Ambil bunyi air terjun ke, ambil bunyi angin ke, boleh je. Kan letak iklan, boleh je, apa masalah dia. Kan muzik kenapa nak kena ada? Nah, ini masalah dia pasal bagi orang yang berfahaman kata masalah dia kata dah muzik haram. Kemudian nak iklan kena. Siapa kata kena letak? Ada je iklan senyap jadi je. Kan? Dulu terus berlakon. Tak ada muzik benda pun kadang. Ketuk kepala tu terus jadi. Charlie Chaplin ada muzik lah. Kan? Ni ketuk ketak je kelakar. Jadi tak ada tajuk lah. Dia patutnya dia lebih kreatif. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita ni tak terikat dengan cara orang. Kan? Fikir luar kotak lah. Kenapa nak kena pakai alat muzik tadi? Bunyi alamiah ada ni banyak. Bunyi alam ni banyak. Macam orang buat akapela kan. Suara. Dia yang tak boleh tu alat muzik tersebut. Faham tak? Bunyi alat muzik tu. Kalau suara kita sedap, memang sedap. Nak macam mana? Faham tak? Suara sedap tak ada masalah. Dia benda tersebut, alat tu. Sebab tu Nabi sebut kan, apa la yakuna fi akhir ummati. Akan ada satu kaum dalam umatku. Satu kaum yastahilluna al-hira wal harir. Yang menghalalkan kemaluan dan juga sutera. Wal khamru wal ma'azif. Arak dan juga alat muzik. Nabi sebut yang tu. Nabi direct ini lafaz Bukhari. Cuma yalah bagi geng-geng yang tak puas hati dia kata hadis ni muallaq. Hisham bin Ammar ni guru Bukhari tapi Bukhari tak kata haddatsana Hisham bin Ammar. Bukhari kata qala Hisham bin Ammar. Sedangkan riwayat tersebut sebenarnya bercantum. Bukannya putus. Ala kulli hal kalau kita jagakan diri kita kenapa nak buat juga? Sebab Nabi bukan golek dengan para sahabat kan. Bila kata Imam Ghazali sendiri rahimahullah. Saya ingat dekat Yaman kita buat diskusi tajuk ni. Lepas buat diskusi kan, kita nak gendang silat. Ada gong dan sebagainya kan. Stop pakai. Sampai satu hari tu kan, geng muslimat minta pada pelajar lelaki. Kadang-kadang orang tak pakai bagi kami lah. Lepas tu geng-geng persatuan pelajar jumpa saya. Eli, macam mana? Saya kata kita belajar. Saya bukan nak paksa orang ikut kita. Tapi pandai-pandai sendirilah.
Memang kita pun rasa tak nak kat situ. Pasal bila diorang bahas tajuk tu, ada yang bawa kata-kata Imam Ghazali, kata boleh untuk ketika hari kerayan, hari kelahiran anak sebagainya. Tapi ketika hari tu je. Hari perkahwinan tu je. Bukan 24 jam dengar lagu. Apa 24 jam dengar lagu? Tak kerja lain ke? Faham tak? Nak dengar lagu sekali-sekala tu, maksud dia ketika hari kerayan yang Aisyah radhiyallahu anha bagi budak kecil bergendang dalam rumah tu kan. Yang apa menyebut syair-syair tentang apa atuk nenek mereka berperang dulu. Memang Aisyah duk dengar. Nabi ambil kain tutup kepala, hadap tempat lain. Nabi tak dengar. Nabi tutup kepala. Kemudian Abu Bakar datang, amizmari syaitan fi baiti Rasulillah. Adakah sunyi syaitan dalam rumah Rasulullah? Dia marah. First dia masuk rumah, dia kejar Aisyah. Dia tahu ni mesti Aisyah punya kerja. Nak pukul Aisyah. Nabi bangun, Nabi sekat dia. Nabi kata setiap kaum ada kerayan, ada perayaan, ini hari perayaan kita. Jadi Abu Bakar diam. Aisyah tak ada pula kata dengan budak tu. Okey. Main balik tak? Budak-budak tu duduk diam, tunggu, takut. Aisyah nampak Abu Bakar lepas, dia suruh budak tu halau keluar. Dia tak sambung tau. Walaupun Abu Bakar dah tegur tu, dan Nabi dah jawab, dia orang bukan lepas main balik. Nabi bagi. Tak ada. Mana ada? Dia diam, ketakutan. Abu Bakar jeril. Orang Bakar kata, sebelum syaitan dalam rumah Rasulullah. Sebab tu saya tak faham, warak macam mana tau. Belajar warak maksud dia apa, dosa tak ni, tak nak cakap baik. Tiba-tiba benda, amalan. Orang bukan berakhlak, kita ambil jadi amalan kita. Bergendang dalam masjid dan sebagainya. Gila ke? Kan? Ya Allah. Kan? Apa ni? Sewil ke kan? Mana-mana apa? Zuhud dan tawaduk. Astagfirullah tu. Kalau tunduk pegang tasbih saya faham. Allah. Ya, pusing gitu pula kan. Tak apalah, bagus. Yang sekarang kat Indonesia dah upgrade. Bukan setakat yang biasa je. Siap lagu dangdut lagi. Hari apa penamat belajar hafal Quran. Majlis penutup isap kretek lagi. Ambil kau. Nak kata haram tahu mana? Pasal dah awak boleh halalkan satu alat, awak akan halalkan dua alat kedua. Lepas tu saya ulang balik. Yang berlaku dalam zaman Nabi dahulu, benda tu limited. Limited kepada perkahwinan. Nah, hari berkahwin kan, hantar pengantin. Ya. Budak-budak kecil akan bergendang. Bukan mak-mak orang ni. Ini zaman kita ni mak-mak orang duduk di atas pentas gelik-gelik diri lagi apa hal? Zaman Nabi tu budak-budak. Belasan tahun, kecil-kecil lagi. Yalah. Yang tua-tua dia dah jadi bini orang, nenek pun nyanyi lagi. Kau gila ke? Saya tak faham tu. Dia nak fahamkan sekarang. Dia kadang macam tau. Sebab tu, geng-geng ahli bid'ah ni, dia benda tu seinci tau. Dalil tu seinci je. Dia bagi kita satu batu. Dia pakai untuk satu batu punya amalan. Pasal benda tu apa? Bab ni je. Banyak ni je sebenarnya. Tajuk tu limited. Kalau orang tu kata nak pakai kan, limited sangat. Sebab tu, jauh elakkanlah. Kan lebih baik daripada kita apa konon macam alat apa muzik ni halal. Kemudian haram. Kemudian kita nak buat iklan, pakailah benda lain. Banyak benda. Bunyi jamban pun boleh. Flash kan. Orang macam kan betul lah. Macam geng-geng apa motor. Dia pakai bunyi motor cukup dah. Itu kan ada muzik. Faham Okey, dah tak ada soalan lain. Ada. Okey, wallahu alam, kita berhenti kat sini. Insya-Allah kita sambung kemudian. Pada masa akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ikut. Lepas tu sekali dia datang nyanyi. Saya anak Malaysia. Apa hal? Jahanam balik lah. Tak boleh. Rosak lah. Mana tak kena bang. Dia kadang-kadang masalah kata-kata. Masalah alat muzik tajuk lain bang. Masalah bila orang sebut masalah lagu, diorang akan kait masalah seni kata. Bila bab lagu, contoh macam saya berlagu, saya sebut, saya cakap dengan suara saya, macam para sahabat dia panggil hadak. Hadak ni bila orang apa naik unta dia nak unta tu tak letih. Diorang bernyanyi tanpa gendang dia menyanyi. Macam Nabi buat kerja dengan para sahabat. Allahumma la isha illa ishul akhirah. Ya Allah, tak ada hidup kecuali hidup akhirat. Faghfir lil ansar muhajirah. Ampunlah untuk orang Ansar dan orang Muhajirin.
Lepas tu diorang pun, nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan. Kamilah berbai'ah Muhammad untuk selama-lama untuk berjihad selama-lamanya. Jadi maksud dia diorang ada lagu-lagu tadi, tapi tak ada alat muzik. Tanpa alat muzik pun. Kan? Dan macam dulu kan, kalau siapa-siapa pergi dekat Tanah Arab kan, memang dia ada gendang, tak ada gendang. Walaupun gendang tu kan ada bincang bab ni, tapi yang tak ada gendang dia akan keluarkan lagu tanpa gendang. Dan lagu tanpa gendang tadi, dia kan benda tu kadang abang dengar apa macam sedap juga. Dia tak perlukan kepada gendang pun. Kalau abang tengok lagu Arkam Nama, lagu Arkam ke zaman nama lu, kan macam apa, buta mata tak nampak jalan ke dunia kan. Jadi benda tu sedap lah. Kalau ikutkan balik tak ada masalah pun. Tapi diorang nak tambah alat muzik, kenapa? Faham tak? Syair macam tu jugalah. Syair tu yang akan dilagukan. Macam ada satu lagu Ya Abidul Haramain. Jadi ni surat tau. Surat Abdullah bin Mubarak kirim pada Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak dia pergi jihad. Dia bukan setakat beribadat dekat masjid Nabawi, Masjid Haram, tapi dia pergi jihad. Lepas tu Fudail bin Iyad dahulu digelar sebagai Abidul Haramain. Ahli ibadat dua tanah haram. Ahli ibadat dua tanah haram. Mana kalau Mekah Madinah tu tak ada siapa kuat ibadat macam dia. Tapi dia ibadat je. Lepas tu satu hari Abdullah bin Mubarak pun kirim surat kepada dia. Syair dia bunyi, Ya Abidal Haramain law absartana la alim ta'annaka bil ibadati tal'abu. Hei penyembah dua tanah haram, ahli ibadat dua tanah haram, kalau kau nampak kami, engkau pasti tahu bahawa engkau dalam ibadat kau bermain-main. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi, kalau ada orang yang basahkan pipi dia dengan air mata dia. Fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu, kami dengan luka kami, dengan luka yang kami ada, kami berinai. Kami berinai dengan luka kami, dia kata. Dia kata hadza kitabullah yantiqu bainana. Ni, ini kitab Allah bertutur bertutur di hadapan kita. Laisa syahidu mayitin la yakdzibu. Tidaklah orang yang syahid tu mati, ia tidak bohong. Tak akan bohong. Bahkan Nabi disebut juga, Nabi SAW sabda kan, takkan berkumpul debu di dalam jihad tadi dengan asap api neraka. Serius disebut itu, tapi sebenarnya dia buat lagu. Kalau saya tak nak nyanyi lagu, tapi tak rekod tak rekod dia macam ni bunyi dia. Saya bunyi sikit. Ya Abidal Haramaini law absartana la alimta annaka bil ibadati tal'abu. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Dia ayat tadi kita sebutkan, dia syair tanpa muzik, tapi boleh kesan pun sebenarnya. Ya macam rap tanpa muzik boleh je sebenarnya. Dia masalah muzik tadi bang, alat muzik tadi sebenarnya. Kalau orang tu kata suara, tak ada masalah. Suara sedap, tak ada hal. Kat situ baru timbul tajuk masalah kata-kata tu tak boleh. Ada kata-kata lucah, kata-kata yang memuji perempuan, tak boleh nafsu, tak boleh. Alat muzik tu masalah dia. Itu soalan budak tadi, alat muzik tu ya, alat muzik. Tinggalkan alat muzik, bukan tak boleh pun. Mana kata tak boleh tanpa alat muzik? Boleh je sebenarnya. Kan? Okay, wallahu a'lam. Tak, sebenarnya patutnya dia habiskan saja. Tak perlu dia ambil yang Islamic compliance sebenarnya. Sebab balik pada asal Islamic compliance dia pun sama je. Di Malaysia, produk ni benda yang memang masalah. Produk bank Islam ke bank bukan Islam ke sama je. Dia tak boleh lepas daripada aturan bank negara punya kebenaran. Semua ikut bank negara punya aturan. So bank Islam tak ada kecuali dia akan buat akad. Dia akan lafaz mulut, kita pun angkat tangan je, tapi sebenarnya apa dan paper sebiji. Sama je bang. Sebab tu kalau dia kata orang tu rugi teruk,
kan, rugi teruk dengan contoh macam kalau dia berada, dia batalkan, dia kena tambah lagi banyak sebagainya, tak perlu, habiskan saja. Pasal yang kes pasal masalah ni benda yang berat sikit lah. Bila ada barang yang menjadi kita nak jual beli ni, sebenarnya tajuk dia adalah tak ada salah. Bukan akad. Di sini yang kes orang biasa masalah ni, dia beza personal loan dengan masalah kita beli barang yang kita minta bank beli dulu, jual dekat kita. Bank beli daripada pemaju, daripada syarikat kereta, dia beli dengan cash. Dia jual balik kita dengan ansuran. Dia jual balik kita ansuran. Dalam kes ni sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma problem dia, diorang tak boleh jadi penama pertama. Itu teknikal sebenar. In the end, jadi asasnya bila tak jadi penama pertama, untuk rumah, untuk kereta kita beli kan. So bank jadi financer. Dia bukan jadi first owner. Itu punca yang kenapa bila jadi financer tadi, seolah-olah kita pinjam duit tu saja. Dan kita bayar balik. Sedangkan yang ini sebenarnya dalam geran tulis hak tuntutan kepada bank tadi. Walaupun nama dia tak ada. Sebab kita kena ingat punca kenapa bank ni tak boleh miliki aset. Dia boleh lelong. Aset dia tak boleh miliki. Sebab punca dia sebab zaman dulu bila dekat macam Sungai Petani ada, Pak Muntul saya tunjuk jalan dekat Tanjung Dawai. Kamu keluar dari tol Sungai Petani Utara, menghala Tanjung Dawai, sebelah kiri jalan tu ada panggil tanah Chetty. Tanah Chetty ni, Chetty datang daripada India, kaya ke Malaysia, dia bagi pinjam duit pada orang. Lepas tu bila bagi pinjam duit pada orang, orang tu cagar tanah dekat Chetty. Nak jadi cerita, orang tu tak sempat nak tebus kan, dan dia tak dapat tebus lah, gagal. Dan Chetty pula datang ambil tanah tadi, ni Chetty tu mati. Anak beranak daripada India tak datang sini, so kerajaan ambil macam mana tanah ni? Tak boleh ambil bang. Kita nak ambil tanah, kita kena, dah tanah tu ada pemilikan. Abang ikut undang-undang mana pun, abang tak boleh ambil direct tanah tersebut. Kalau kita nak ambil tanah dia kan, dia wujud, kita boleh keluar surat makluman, kita ambil tanah dia. Yang ini abang nak makmur siapa? Tak, masalah tanah ni ada milik. Abang nak ambil macam mana? Tak boleh. So untuk menjaga tidak terjadi lagi macam ni, bank negara letakkan satu peraturan yang semua bank tak boleh ada aset. Maksud tak boleh aset tadi, dia tak boleh miliki. Sebab tu kalau abang berhutang dengan diorang akan ambil barang tu, diorang lelong. Tu bank lelong tu. Dia tak boleh jual. Bank tak boleh jual. Bank boleh lelong je untuk dapat balik duit dia. Dia kena faham. So sudut ni yang masalah kita panggil apa, nama tak ada nombor satu tadi. Kalau dalam kes geran dan pembeli barang sekali kan, kalau bank nombor satu, abang nombor dua, bab masalah ni hilang, selesai masalah. Semua Islamik. Sekarang ni masalah tak ada nama bank. Dalam bank Islam pun tak ada nama bank sama. Sama je. Tak payahlah, teruskan. Dia riba tadi bila kita mungkin lewat bayar bang. Kadang dia kata macam masalah perjanjian ni tadi, macam kita beli kereta ni kan. Bank beli cash. Sekarang kita bayar ansuran. Memang dalam ansuran tadi orang ingat lebihan tu riba, bukan? Ya. Kalau kita lewat dia akan ada bunga. Bunga tu riba. Ya. Adapun bab berkenaan dengan perjanjian kita bayar beli kan, pembelian kita dia bayar cash, kita bayar ansuran, itu tak ada riba. BLR tunggu. BLR bukannya bunga. Itu adalah panggil apa cukai, bukan kan? Cukai bank negara ambil di atas transaksi kita. Bukan kaitan dengan hutang kita dengan bank tu. BLR ni bank negara punya kerja. Dalam setiap transaksi kita dia ambil cukai. Cukai bank tadi kita yang bayar, bukan bank. Bank tak bayar, kita bayar. Tu naik. Ya saya. Itu bukan, tu BLR tu bank negara nak ambil. Dia nak ambil daripada transaksi dua orang ni kan. Bank dengan orang ni, bank ni dengan orang ni, dia nak untung dekat situ. So secara transaksi tu dia akan naikkan. Dia nak ambil duit situ sebenarnya. Ya. Ini bukan bank terdapat. Bank tak dapat apa. BLR tu bank negara yang naik ambil. Tak ada kaitan pun. BLR bukan bunga yang kita dengan bank tadi, bukan. Kita dengan bank tu dah fix dah sebenarnya. Maksudnya kita beli berapa, dia jual berapa. Sebenarnya dah tahu dah harga berapa. Habis settle.
Selesai dah. Kan bulan-bulan belayar banyak mana kan. Memang tepat dah. Selesai masalah. Tapi memang Islamik dah. Ya, saya. Pasal memang kita memang bukan saya redha. Masalah betul. Dia jual tunai, dia beli tunai, dia jual kita ansuran. Dalam penambahan tadi tak salah. Problem BLR tu bukan ini bang. BLR bukan ini. Kertas sama je. Paper sama. Atas paper sama bang. Pasal, okey, kenapa tak boleh? Bank negara. kita sepatutnya ke sekarang ni dah ada bank Islam Mega yang setaraf dengan Maybank, setaraf dengan CIMB sebagainya tau. Lesen dikeluarkan, saya 6 tahun lepas. Lesen dikeluarkan. Ada orang dah dapat lesen tadi tapi tak buat apa-apa. Disimpan. Pram. Malaysia banyak pram. Dia pram lesen. Dapat dah. Macam mana 5G, 3G kan. Semua dapat dah. Tak buat kerja lagi. Dia lesen dapat dah. Tapi kalau abang nak buat, abang kena lintas je. Abang ni katakan, abang semua equipment abang ada. Abang tak boleh buat. Abang, dia dah pegang lesen. Ni syaitan bagi. Syaitan. Bagi saya syaitan lah. Dia tak nak buat. Tapi dia pegang lesen. Macam bank Islam Mega tu sebenarnya bang, dia boleh akan ada kekuasa tadi. Tapi problem sekarang ni bila dah lesen diberi, betul tak buat apa? Tak sebab Google tajuk ni. Lesen untuk bank Islam Mega telah pun apa yang setaraf dengan ni. Bank Islam biasa tak cukup kuat. Bank Islam yang ada sekarang ni pegangan tak cukup kuat. Dia ada limit. Araji dia kena ikut peraturan Malaysia. Dia tak boleh niaga barang dia dekat Malaysia. Mula-mula tu bang, mula masuk tu dia boleh. Permulaan dia boleh buat. Tapi lepas daripada tu peraturan bank negara impose pada dia tak boleh buat lah. Banyak benda. Pasal bank negara dia kawal transaksi kewangan. Memanglah dari sudut menjaga negara tu ada. Tapi dalam masa sama untung atas angin pun ada juga. Tu kisah benar lah. Dia sebenarnya pasal bank negara ni dia tak ikut kita. Dia tak ikut Islam. Dia ikut bank dunia lah. Ni peraturan. Tak kena. Tak betul. Istilah tak betul. Makan sembelih tak sembelih tadi. Balik pada asal benda ni pasal peraturan yang ada tadi. Kemaslahatan. Kalau kita kata rumah tu dijual, tanah dia dijual, tapi kita tak boleh ambil pinjaman tadi. So tanah tadi dapat dibeli orang asing. So kita dapat apa? Untuk jaga negara kita kena take over juga benda tu. So macam mana? Jadi tapi masalah teknikal je bang. Lepas tu bila abang kata macam kes macam yang 5 tahun ke yang nak pindah, saya tak perlu. Sebab as long as kita tak langgar bayar lewat tadi, bunga tak pernah timbul. Tak ada masalah riba. Oh tak, komisen kat riba. Komisen tadi ada masalah, jual tangguh harga lain, jual cash harga lain. Tak ada masalah. Sebenarnya tak ada wujud masalah sikit pun kat situ. Tapi problem dia adalah teknikal nama bukan nombor satu. Tu je. Dan bila kita tengok benda tu, bank Islam utama bukan nombor satu. Kalau ikut kan tak ada masalah. Tapi yang BLR abang tanya tadi, tu bukan ni. Itu cukai ke atas transaksi kita. Yang bank negara letak. Duit tu bukan dapat dekat bank, dapat dekat bank negara. Yes. Ya, aku. Sama lah dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah kata bertolong-tolong kamu ke atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolong atas dosa dan juga kepermusuhan. Itu dosa kot. Memanglah kita kata macam kawan kita, saya tak minum, saya tak bawa ni, saya belikan je. Samalah. Iyalah. Samalah. Kita membawa dia. Sepatutnya kita stop dia. Kita pula bawa masalah. Okey, Allah Alam.